Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan kepada semua teman-teman yang sudi menonton channel YouTube saya. Dan sebelum itu saya minta kerjasama dan juga bantuan ya daripada teman-teman untuk subscribe channel YouTube saya, kerana boleh saya terus dengan perkongsian bersama dengan teman-teman melalui YouTube. Kerana baru ni saya tidak berapa nak aktif dalam YouTube. Kebanyakannya saya aktif di laman Facebook, dan insyaAllah sekiranya mendapat kerjasama daripada rakan-rakan, kemungkinan kita boleh aktifkan kembali YouTube untuk kita mengadakan live dan sebagainya lah ya, untuk kita kongsikan dengan teman-teman. Okey, pagi ini saya nak berkongsi sedikit pandangan dan juga pendapat saya berkenaan dengan PRK kecil bagi Dun Ceni. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Parti Keadilan tidak meletakkan calon di PRK di Ceni atas beberapa sebab yang telah pun dinyatakan, yang kita semua ketahui melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh Majlis Pimpinan Negeri Keadaan Negeri Pahang dan juga Majlis Pimpinan Pusat, iaitu Keadaan Pusat sendiri, yang telah pun membuat keputusan tidak meletakkan calon di PRK Ceni. Namun apa yang kita pastikan bahawa tiada kemenangan yang diberikan secara mudah kepada calon UMNO Barisan Nasional di Ceni. Dan Alhamdulillah terdapat dua calon bebas yang telah pun menawarkan diri untuk bertanding di PRK Ceni pada 4 Julai nanti, insyaAllah. Dan sekarang ini di Ceni, kempen walaupun tidaklah begitu hangat seperti mana PRK yang lepas, di mana kita Keadilan ataupun Pertahanan Harapan mengambil bahagian, tapi kali ini di Ceni kita tidak mengambil bahagian. Namun kempen agak hambar, tetapi tidaklah dikatakan sunyi sepi di Ceni, kerana calon Barisan Nasional tidak memandang mudah saingan yang diberikan oleh calon bebas, iaitu daripada saudara rakan saya sendiri, CMK ataupun namanya Syukri, seorang bloggers ya, yang dulunya pernah berada dalam Keadilan, dan seorang lagi adalah bekas Kepala Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Pekan, iaitu Tengku Hisham, ada dikenali sebagai Tengku Hisham, yang juga turut menawarkan diri di PRK Ceni. Jadi ramai teman-teman yang bertanya, adakah Keadilan memberikan keputusan ataupun memberikan arahan kepada ahli-ahli Keadilan di Ceni dan para penyokongnya untuk menyokong mana-mana calon, seperti mana yang telah pun dikeluarkan melalui kenyataan daripada MPN, yang saya sendiri mengeluarkan kenyataan mewakili Majlis Pimpinan Negeri Keadaan Pahang. Kita menyerahkan kepada seluruh pengundi di Ceni untuk menaikkan demokrasi, iaitu turun mengundi di pilihan raya kecil di Ceni. Namun mereka digalakkan ya untuk memberikan sokongan kepada mana-mana calon yang dilihat mempunyai persefahaman ataupun membawa inspirasi Pakatan Harapan itu sendiri. Dan bila kita sebut inspirasi Pakatan Harapan, sudah pastinya bukannya calon daripada UMNO Barisan Nasional, kerana UMNO Barisan Nasional ataupun sekarang ini berada dalam kerajaan Perikatan Nasional, sudah pastinya tidak mempunyai aspirasi seperti mana aspirasi Pakatan Harapan. Jadi pilihan terbuka kepada pengundi-pengundi di sini terhadap dua calon bebas. Namun dua calon bebas ini akan memecahkan undi kepada mereka yang tidak mahu mengundi calon Barisan Nasional, dan ini akan menguntungkan calon Barisan Nasional sebenarnya. Tetapi kalau kepada semua pengundi-pengundi di Ceni membuat satu pilihan ataupun keputusan untuk memilih satu saja calon daripada dua calon bebas yang difikirkan memperlihatkan ya persefahaman ataupun bersama dengan Pakatan Harapan. Inspirasinya adalah inspirasi Pakatan Harapan. Apa yang dibawa dalam kempen itu adalah inspirasi daripada Pakatan Harapan. Jadi saya melihat bekas timbalan Ketua Bahagian UMNO Pekan, Tengku Hisham, saya dilihat lebih mirip kepada inspirasi Pakatan Harapan, kerana Bersatu pernah berada dalam Pakatan Harapan sehingga kini, walaupun sebilangan kecil pimpinan Bersatu telah pun masih bersama dengan Pakatan Harapan, tetapi Bersatu sendiri ya telah pun keluar daripada Pakatan Harapan. Jadi kumpulan-kumpulan yang menyokong kepada Tun Dr. Mahathir contohnya,
katanya masih lagi berminat dengan inspirasi Pakatan Harapan. Walaupun kalau ikut perkembangan terbaru, Tun Dr. Mahathir tidak mahu bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dari segi dalam aspek pemilihan Perdana Menteri. Tetapi dari aspek keseluruhannya, bahawa beliau masih lagi menaruh harapan kepada Pakatan Harapan. Itu yang jelasnya. Jadi Tengku Hisham adalah daripada Parti Bersatu. Dan Bersatu mengambil keputusan tidak bertanding di PRK ini kerana memberi laluan kepada UMNO. Oleh kerana itu, Tengku Hisham melihat UMNO bukan membawa inspirasi Pakatan Harapan. Ya. Jadi bagaimana kita nak tawarkan kepada rakyat ataupun masyarakat di sini untuk membuat pilihan kalau kita tidak meletakkan calon. Oleh itu, Tengku Hisham mengambil keputusan untuk bertanding di PRK ini. Beliau sudah pastinya dipecat. Ya. Kabarnya telah pun dipecat daripada Parti Bersatu apabila mengumumkan bertanding di Ceni ini. Jadi sebagai saya sendiri, saya peribadi, menyeru kepada seluruh para pengundi di Ceni, khususnya kepada ahli-ahli keadilan, penyokong-penyokong keadilan, supaya membuka mata, memperluaskan minda dan berfikir. Ya. UMNO Barisan Nasional sudah pastinya kita tolak. Kerana itu jelas mereka tidak mempunyai inspirasi seperti mana kita dalam Pakatan Harapan. Sekarang di depan mata kita ada dua calon. Satu calon daripada bekas PKR sendiri dan pernah melawan calon PKR juga di Dun Semambu. Dan satu calon lagi adalah daripada Bersatu, iaitu parti yang pernah berada dalam Pakatan Harapan. Jadi adalah lebih mudah sekiranya pada pengundi di Ceni membuat pilihan kepada calon daripada parti yang pernah berada bersama dengan Pakatan Harapan. Calon yang pernah berada dalam parti yang pernah berada dalam Pakatan Harapan. Dan semangat yang beliau bawa, kenapa beliau sanggup bertanding dan sanggup dipecat pada Parti Bersatu untuk bertanding di PRK Ceni, semangat itu penting untuk kita nilai. Kenapa beliau sanggup bertanding? Kenapa beliau sanggup dipecat daripada Parti Bersatu yang kini ada sebahagian daripada kerajaan yang memerintah. Walaupun kerajaan tanpa mandat rakyat, tapi masih lagi kerajaan yang sedang memerintah ketika ini. Ya, sudah pasti beliau ada pandangan dan juga ada komitmennya, ya, ataupun beliau ada satu semangat yang bertentangan dengan kerajaan yang memerintah sekarang ini, dan beliau mengambil keputusan sanggup untuk dipecat dari partinya hanya kerana memperjuangkan nasib masyarakat Ceni. Jadi pengorbanan ini haruslah dinilai oleh pengundi-pengundi di Ceni, ya, kerana beliau bertanding bukan untuk kepentingan dirinya. Kalau beliau bertanding untuk kepentingan dirinya, beliau boleh saja menawarkan diri untuk bertanding mewakili Parti Bersatu ataupun bertanding antara sen UMNO dan sebagainya. Tapi beliau memilih untuk berada bersama dengan sebagai calon bebas untuk memberikan tentangan kepada calon UMNO Barisan Nasional. Jadi walaupun jentera keadilan tidak pun digerakkan sama sekali untuk membantu mana-mana calon di PRK Ceni, namun kita mengharapkan agar pengundi-pengundi Ceni boleh membuat keputusan pada PRK kali ini yang bagi menentukan bahawa UMNO Barisan Nasional tidak lagi mewarisi kerusi di Ceni. Dan kalau kita lihat, walaupun UMNO Barisan Nasional berdepan dengan calon bebas, tapi mereka nampaknya telah pun mengeluarkan begitu banyak peruntukan, bajet dan sebagainya lah untuk PRK Ceni. Bagai-bagai janji ditaburkan kepada masyarakat Ceni. Geran tanah pun waktu ini pun baru diserahkan, ya. Dan baru-baru ini katanya ada peruntukan untuk baiki pipe air dan sebagainya. Sedangkan mereka telah pun menjadi wakil rakyat begitu lama, berpenggal-penggal, ya. Almarhum wakil rakyat sebelum ini pun rasanya sudah 4 penggal telah menjadi wakil rakyat, dan masalah air masih tidak dapat diselesaikan di sini. Masalah geran tanah dan sebagainya, internet dan sebagainya, mereka tidak boleh selesaikan. Sedangkan masyarakat sini telah memberi peluang kepada mereka begitu lama. Keadilan hanya pernah menang sekali tahun 99 kalau tak salah saya, ya, menang dengan tipis sekali. Selepas itu mereka terus menguasai kerusi di non Ceni. Apa yang mereka lakukan? Ya, kita pernah lihat tahun lepas masa waktu musim kemarau, ya, bagaimana masyarakat Ceni mengeluh dalam akhbar dan sebagainya. Mereka mengatakan begitu sukar mendapatkan bekalan air. Dan saya masih ingat lagi bagaimana ahli Parlimen Kuantan
ketika itu, waktu itu kita jadi kerajaan, telah pun mengarahkan meminta bantuan daripada pihak bomba menghantar air ke Cheni, memberi bantuan kepada penduduk di Cheni. Begitu sekali ya, masalah air adalah masalah yang kritikal. Kita kena ingat isu air adalah isu kerajaan negeri, bukan kerajaan pusat. Jadi wakil rakyat yang telah pun mereka pilih sebelum ini adalah wakil rakyat daripada parti yang memerintah negeri Pahang, dan mereka gagal untuk melaksanakan janji-janji, melaksanakan apa yang diinginkan oleh penduduk-penduduk di sini. Maka pada kali ini mereka berjanji sekali lagi untuk mengatasi masalah air sebagaimana mereka janji-janji dalam pilihan raya yang sebelum ini. Mereka janjikan geran tanah dan sebagainya, dan internet dan sebagainya. Baru-baru ini pun Menteri Komunikasi kerajaan sekarang turun ke Cheni untuk melihat macam mana liputan internet dan sebagainya ya. Yang sebenarnya mereka nak memberi kemudahan kepada jentera Barisan Nasional di sana. Dan kalau kita lihat saingan sehingga hari ini, saya melihat perkembangan di sini, Tengku Hisham nampaknya mendapat sambutan agak baik. Di mana saja beliau mengadakan pertemuan dengan penduduk di sini, dalam ceramah-ceramah kelompoknya, dalam pertemuannya dengan masyarakat orang asli dan sebagainya. Dan kita pun faham masyarakat asli ini begitu amat menghormati seorang tokoh yang ada kaitan dengan istana dan sebagainya. Saya tidak mahu kempen tentang istana yang tidak ada kaitan dengan istana pun. Cuma nama Tengku Hisham ni biasanya pada pandangan orang-orang asli di Pahang ini ada satu pandangan yang agak berbeza sedikit, dan mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi undi mereka kepada Tengku Hisham. Dan setakat ini pun saya tengok kempen berjalan dengan baik. Tengku Hisham tidak ada mengeluarkan sebarang kenyataan yang kontroversi, walaupun punya jentera yang amat terhad ya, sebagai salon bebas, jentera yang tidak seperti mana parti-parti lain. Namun gerak kerjanya nampak tersusun, dan juga sambutan yang diberikan oleh masyarakat sini juga agak baik. Jadi saya yakin sekiranya Tengku Hisham dipilih sebagai calon bagi Dun Chini, beliau boleh berganding bahu dengan wakil-wakil rakyat daripada Pakatan Harapan, kerana partinya pernah bersama dalam Pakatan Harapan. Tidak ada masalah ya untuk mereka membawa isu-isu rakyat, terutamanya Dun Chini, ke dalam Dewan Undangan Negeri. Ini satu kelebihan kepada pengundi-pengundi di sini, dan mereka kena buat keputusan pada 4 Julai ini agar mereka tidak lagi tertipu ya, seperti mana mereka memilih adun daripada Barisan Nasional. Masalah air masih juga tidak dapat diselesaikan sehingga sekarang, walaupun Cheni adalah satu kawasan di dalam Parlimen Pekan ya, di mana ahli parlimennya adalah Datuk Seri Najib yang dulu pernah menjadi Perdana Menteri di negara kita. Dan agak tidak masuk akal lah ya, kawasan yang diwakili oleh Perdana Menteri masih lagi mempunyai masalah air ya, keperluan asas bagi masyarakat, bagi rakyat, masih gagal diselesaikan. Jadi ini harus diberi pertimbangan oleh pengundi-pengundi di sini, di manakah mereka perlu beri undi ya. Tidak ada lagi antara Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Ini adalah antara siapakah calon yang boleh mewakili suara masyarakat sini untuk dibawa ke Dewan Undangan Negeri, yang berani membawa suara masyarakat sini tanpa rasa takut dan gentar ke dalam Dewan Undangan Negeri. Sekiranya calon UMNO yang menjadi pilihan masyarakat sini, sudah pastinya tidak akan berani ya menyatakan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kerajaan negeri. Oleh sebab itu, wajarlah ya calon bebas diberikan peluang untuk menang dan boleh membawa suara masyarakat sini tanpa rasa takut dan gentar. Sekiranya beliau gagal untuk menjalankan tugas setelah kita beri mandat selaku wakil rakyat di Dun Chini, pilihan raya umum tidak berapa lama lagi ya, pilihan raya umum tidak berapa lama lagi, dan kita boleh juga membuat pilihan yang lain selepas itu sekiranya mereka gagal laksanakan tugas seperti mana yang telah pun diamanahkan. Jadi harapan saya kepada di Cheni ini supaya para pengundi membuat pilihan yang begitu bijak, jangan terpengaruh dengan tawaran, umpan, janji-janji yang seperti mana yang telah mereka buat sebelum ini. Akhirnya masyarakat sini juga akan menghadapi masalah yang sama pada setiap tahun, pada setiap kali pilihan raya ya, janji-janji diberikan namun masalah masih juga
tak dapat diatasi. Kali ini lakukan perubahan. Walaupun keadilan tidak bertanding, bukan bermakna kamu tidak ada pilihan. Ya, kamu masih ada pilihan, di mana pilihan yang ada adalah kembali calon yang lebih mirip kepada perjuangan inspirasi Parti Keadilan Rakyat. Jadi itu saja untuk kali ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam perkongsian isu-isu politik semasa ataupun apa saja yang boleh kita kongsikan. Dan terima kasih kepada anda yang sudi subscribe YouTube saja, ya, untuk kita lebih banyak masa dan juga ruang untuk kita berkongsi dalam channel YouTube ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.